Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurafifah binti Azaman dari unit PAKK1. Saya Siti Aisyah Zahira binti Roslan, juga dari unit PAKK1. Pada hari ini kami ingin menganalisis kesalahan-kesalahan yang terdapat pada artikel yang bertajuk Kompetensi Guru dalam Membentuk Sahsiah Pelajar Sekolah. Kesalahan pertama yang kami kenal pasti ialah di abstrak, iaitu kesalahan dari segi kejelasan. Hal ini kerana bahasa yang digunakan pada abstrak ini ialah bahasa asing dan tidak bersesuaian dengan bahasa utama yang digunakan di dalam artikel ini, iaitu bahasa Melayu. Seterusnya, kesalahan dari segi rujukan. Di sini penulis telah menulis sitasi tidak mengikut APA format yang betul. Sepatutnya apabila menulis sitasi, apabila terdapat lebih daripada 2 orang penulis, penulis tersebut perlulah menggunakan add all. Sekiranya penulis rujukan tersebut, penulis yang dirujuk tersebut adalah lebih daripada 2 orang. Seterusnya, kelemahan yang kami pasti adalah pada bahagian pengenalan. Kelemahan tersebut adalah dari segi kebutuhan wacana. Pada bahagian pengenalan, penulis hanya menyentuh isu ibu bapa, mementingkan peperiksaan dalam kalangan kanak-kanak dan tidak menyentuh berkaitan kompetensi guru yang adalah merupakan tajuk utama dan isi yang terkandung dalam penulisan tersebut. Penulis juga terus melompat dari isi ibu bapa yang mementingkan peperiksaan dalam kalangan anak-anak dan terus melompat kepada isi berkaitan masalah disiplin pelajar. Juga pada bahagian pengenalan, terdapat juga kesalahan dari segi keutuhan wacana, iaitu pada bahagian pengenalan tersebut terdapat pengulangan idea mengenai pentingnya peranan guru dalam membentuk sahsiah dalam kalangan pelajar, namun tanpa penjelasan spesifik tentang kompetensi apa sahaja yang diperlukan. Artikel ini mungkin akan lebih baik secara langsung jika terus memfokuskan kajian sejak dari awal untuk menghindari pengulangan dan memperjelaskan maksud utama kajian. Seterusnya, pada bahagian penyataan masalah ada kelemahan juga dari segi kejelasan, iaitu dari kesalahan ejaan. Terdapat 3 kesalahan ejaan yang telah dilakukan oleh penulis. Yang pertama ialah pelaksanaannya. Di situ penulis salah eja di mana dia tertinggal satu huruf. Lepas tu, selepas itu berlakunya. Di sini penulis ingin menulis berlakunya tetapi tersalah eja dengan menambah huruf K. Seterusnya, menunding jari. Ejaan yang sebenar ialah menuding jari. Seterusnya, pada bahagian soalan kajian, terdapat kesalahan dari segi kejelasan, iaitu penulis menulis ataupun menggunakan perkataan yang kompleks, iaitu interkorelasi. Ini akan mengurangkan ataupun kurang kefahaman kepada pembaca apabila membaca artikel ini. Pada bahagian kajian literatur, terdapat kesalahan dari segi sumber rujukan. Hal ini kerana kesalahan tersebut ialah terdapat sitasi yang berada di tengah ayat, tapi sitasi tersebut salah cara penulisan kerana sitasi tersebut hamidah dan normah, dan tahun tersebut semuanya dikurungkan. Sepatutnya di dalam tengah ayat, hanya tahun yang perlu berada di dalam kurungan.
Seterusnya dari kelemahan dari segi kejelasan, penulis telah menulis ayat yang terlalu panjang menyebabkan ayat tersebut berbelit-belit dan sukar untuk dipahami oleh pembaca. Penulis juga tidak menggunakan tanda baca yang betul seperti tanda noktah ataupun koma, menyebabkan ayat tersebut sukar difahami. Seterusnya, pada perenggan kemahiran guru membentuk sahsiah pelajar. Kesalahan yang pertama ialah dari segi sumber rujukan. Kesalahan tersebut ialah kesalahan dalam membuat citasi, kerana nama yang digunakan lebih daripada dua dan sepatutnya apabila nama lebih daripada dua, penggunaan at all diperlukan, bukan menulis semua nama tersebut. Seterusnya, penulis juga membuat kesalahan dari segi kejelasan, iaitu salah ejaan, di mana penulis telah menulis berkemahiran yang sepatutnya adalah berkemahiran. Seterusnya, juga dari segi kejelasan, pada perenggan ini ayat yang digunakan terlalu panjang dan berbelit-belit menyebabkan pembaca kurang memahami penulisan tersebut. Seterusnya, Pada perenggan komitmen guru mengajar dalam proses PDP. Pada perenggan pertama dan ayat pertama, penulis telah menulis ayat yang terlalu panjang dan memakan ruang sebanyak 6 baris dan ayat tersebut telah ditulis tanpa noktah. Ini membuatkan ayat tersebut boleh menjadi berbelit-belit dan sukar untuk difahami oleh pembaca, dan kesannya isi yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca berkemungkinan tidak sampai kerana ayat yang terlalu panjang. kesalahan seterusnya juga di bawah poin komitmen guru mengajar dalam proses PDP. Perenggan terakhir, kesalahan dari segi kejelasan. Penulis membuat kesalahan ejaan pada perenggan ini, iaitu bagi perkataan pekerja, penulis menulis pekerja. Dan satu lagi kesalahan ejaan juga, iaitu tanggungjawab. Sepatutnya perkataan ini tidak dijarakkan, tetapi penulis menjarakkan perkataan tersebut. Seterusnya juga dari segi kejelasan, iaitu salah ejaan. Penulis menulis metodologi untuk pada bahagian kajian, tapi sebenarnya metodologi yang diejek oleh penulis adalah merupakan daripada bahasa Inggeris. Ejaan yang sebenar metodologi dalam bahasa Melayu ialah metodologi, metodologi. Seterusnya, kesalahan dari segi bahasa, iaitu penulis mengeja perkataan dengan salah. Perkataan sepatutnya ialah menengah, tetapi penulis mengeja mengengah. Seterusnya, pada bahagian perbincangan perenggan yang keempat, penulis telah melakukan kesalahan ejaan, iaitu bagitu, yang sepatutnya ditulis sebagai begitu. Seterusnya, pada perenggan yang kelima pula, penulis menggunakan perkataan delinquent. Perkataan tersebut tidak dijelaskan maksudnya terlebih dahulu dan boleh menyebabkan pembaca yang baca penulisan ini kurang faham terhadap perkataan delinquent. Jadi, kesalahan seterusnya di bahagian kesimpulan, iaitu dari segi kejelasan, juga kesalahan ejaan, di mana pada baris yang ke-6, penulis menulis menyokongan. Sepatutnya perkataan yang ditulis ialah menyokong.
Dan akhir sekali, kelemahan dari segi rujukan. Penulis banyak menggunakan sumber rujukan yang telah lama seperti pada tahun 2006, 2007 dan sepatutnya penulis menulis tulisan tersebut dengan merujuk sumber-sumber yang terbaharu dan terkini. Sekian, itu sahaja kesalahan dan kelemahan yang dapat kami analisis dan kenal pasti daripada artikel tersebut. Secara keseluruhan, artikel ini memiliki potensi yang baik dengan tajuk dan topik yang penting. Tetapi akan lebih efektif jika penulis meningkatkan kesinambungan wacana, membaiki kesalahan ejaan, menggunakan sumber-sumber rujukan yang terkini dan juga memperjelaskan lagi istilah-istilah kunci dan menyederhanakan perkataan-perkataan yang kompleks dan rumit. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.